Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ni kita nak habis mukadimah noh. Tak habis-habis lagi. Nah. Dia kok lain banyak. Jadi justru itu ruh akidah perlu digebu-gebukan di dalam kalbu para mukminin agar pembentukan peribadi mukmin itu hidup subur dan istiqamah dan sentiasa mengharap keredaan Allah, keampunan dan rahmatnya. Jadi apabila ruh akidah ni perlulah digebu-gebukan. Kita mesti tanamkan dalam kalbu kita, dalam hati para mukminin. Sebab itulah apabila disebut orang beriman dengan orang Islam, apa beza antara Islam dan iman? Iman dan Islam. Kita dah sebut lama dah, orang Islam, orang beriman. Orang beriman, orang Islam. Apa maksud Islam? Apa maksud iman? Jadi kita mesti tahu maksud Islam itu. Apabila disebut orang mukmin, dia mesti orang Islam. Tetapi sebaliknya apabila disebut orang Islam, tak semesti dia mukmin. Sebab mukmin ni satu maqam yang tinggi. Ada orang Islam, nama orang Islam, anak orang Islam, tapi tak beramal dengan Islam. Nama orang Islam, anak orang Islam, pakai solat pendek, minum arak, main judi. Itu orang Islam. Kalau orang beriman kepada Allah, dia tak buat benda tu. Sebab tu Islam, apabila sebut Islam, tak semestinya mukmin. Sebab mukmin ni orang yang beramal dengan amalan agama. Tetapi apabila disebut mukmin, dia confirm orang Islam. Sebab mukmin ni dia tinggal habis benda-benda yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Islam? Kita duk mengaji lama dah akidah. Akidah ni maksud Islam mudah aja. Islam maksud dia maksud Islam adalah buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang dia larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Islam. Apa yang Allah Taala suruh, fi'lul awamir, buat apa yang disuruh oleh Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji, Quran, selawat. Apa yang Allah Taala suruh kita buat semua. Wajtinabun nawahi, dan meninggalkan semua larangan Allah dan tegahan Allah. Min arak, judi dan sebagainya, dosa-dosa besar, tinggal semua. Apabila itu yang kita buat, itulah dikatakan Islam. Yang disuruh dibuat, yang dilarang kita tinggalkan, itu dikatakan Islam. Dan itulah juga dikatakan taqwa. Orang nak baca khutbah pertama, dia kena sebut ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah tu rukun khutbah. Kalau dalam khutbah pertama tak sebut ittaqullah, tak sah khutbah. Dalam khutbah yang kedua tak sebut ittaqullah, tak sah khutbah. Apabila tak sah khutbah jemaah, tak sah sembahyang. Habis tak sah belakang. Sebab itulah takwa pada Allah itu dikatakan Islam. Islam, aslim taslam. Masuk Islam, kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Itu maksud Islam. Apa maksud mukmin?
orang mukmin. Mukmin dia mesti ada 3 perkara, 3 komponen yang penting. Pertama, al-iqrar bil lisan. Pengakuan dengan lidah. Nak jadi orang Islam kena mengucap. Kalau tak mengucap, tak boleh jadi orang Islam. Oh, dia kata aku nak masuk Islam tapi tak mahu mengucap, tak boleh. Kalau ada orang yang macam tu, dia nak masuk Islam tapi dia tak mahu mengucap 2 kalimah syahadah, dia nak pakai hati je, hak tu dia panggil mukmin di sisi Allah. Di sisi Allah dia mukmin, tetapi di sisi manusia, di segi orang ramai masyarakat Islam, dia bukan mukmin. Maksudnya dia tak boleh jadi imam, dia tak boleh jadi saksi nikah, dia tak boleh jadi wali nikah, kita tak boleh makan sembelihan dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak mengucap. Mengucap 2 kalimah syahadah, syarat untuk memperlakukan hukum hakam dunia kepada dia. Kalau dia mengucap, kita boleh makan sembelihan dia, dia boleh jadi imam, kita boleh kahwin dengan anak dia, dia boleh kahwin dengan anak kita. Kau nak bagilah. Kena lafaz dah. Kena lafaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ka Muhammadun. Wa asyhadu anna Muhammadan. Sebab ada an tu. Anna. Kalau orang mengaji bahasa Arab, anna Muhammadan Rasulullah. Baris pun kena tengok juga. Jadi itu mengucap 2 kalimah syahadah untuk memperlakukan hukum hakam dunia kepada seseorang itu. Kalau dia mati, tanam di kubur orang Islam. Kalau dia tak mahu mengucap, dia kata aku mukmin dalam hati, aku dengar Allah. Mukmin di segi hati saja. Mengucap tak mahu. Dia mengucap tak mahu. Dia mukmin di sisi Allah. Kalau dia mati, tanam di mana? Jalan mana? Tanam bukan kubur orang Islam. Jerak. Kalau bukan kubur orang Islam lah, pergi tanam jauh. Sebab dia tak mengucap. Sebab tu mengucap ni penting. Dia panggil al-iqrar bil lisan. Mengucap 2 kalimah syahadah, syahadatain. Orang nak menikah pun kita tanya, hai mengucap tengok. Mengucap syarat dia. Tak boleh mengucap, nak nikah macam mana? Kan? Ada tak? Setakatlah tak ada lagi. Setakatlah tak ada lagi yang tak boleh mengucap. Semua boleh. Sebab tu asas agama. Mengucap tak boleh, balik rumah. Belajar dulu. Yang kedua, at-tasdiq bil qalbi. Membenarkan dengan hati kita apa yang didatangkan oleh Allah melalui lidah Rasul tentang hukum hakam. Semua kena beriman. Itu tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Itu yang kedua. Yang tiga, al-amal bil jawarih, beramal dengan anggota. Pertama, iqrar bil lisan, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang tiga, al-amal bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran dan sebagainya. Kalau ada 3 benda ni, 3 komponen asas, 3 benda ni kita buat, dia mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak 3 benda ni kita ada tak? Ada tak? Ada. Mengucap, tasdik dengan hati dan beramal soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi dinamakan mukmin yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu tak mengucap, dia kata, aku pakai hati, aku mukmin, masuk Islam dengan hati saja, aku dengar Allah. Dia hanya mukmin di sisi Allah Taala saja, tidak mukmin pada sisi manusia.
Apabila macam tu, dia mati. Dia mati, dia nak duduk tang mana? Nak duduk syurga ke neraka? Dia mengucap tak mau, bukan sebab enggan. Dia tak mau mengucap. Dia tak enggan mengucap pun, saja dia tak mau. Dia pakai alasan, aku nak pakai hati, nak mukmin di sisi Allah pakai hati saja, tak mau mengucap. Kalau dia mati, duduk tang mana? Duduk neraka ke syurga? Dia duduk di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hati ni tempat membenarkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mati, tempat dia syurga. Cuma kalau di dunia ni nak tanam, dia ni tak mengucap ni. Macam mana kita nak tanam kubur orang Islam? Kan? Tanam tempat bukan kubur orang Islam. Pengurusan dia tu. Pengurusan jenazah serah pada tak tahu. Tak tahu. Kalau dia mai semayang semua kawan dengan kita, itu hukum Islam lah. Tapi kalau dia tak buat, tak mai jemaah, dia duduk di rumah je, kita dia ni orang Islam ke apa ke tak tahu. Tapi kalau dia mai semayang kat surau dekat masjid semua, kita hukum dia tu Islam. Kan. Kalau ada macam tu tak, biasanya tak ada lah, tak ada macam tu. Tak ada. Kalau orang tu mengucap tapi hati dia tak membenar, dia mengucap 2 kalimah syahadah, hati dia tak membenarkan hukum hakam Allah, dia syak dan ragu tentang hukum hakam Allah, dia tak terima. Hanya lisan saja, dia panggil orang apa? Dia panggil orang munafik. Jadi orang munafik ni dia mati duduk tang mana? Neraka tu. Tempat dia neraka. Ni dalam kitab sebutlah. Tapi di segi hukum hakam dunia, tanam kubur Islam sebab dia mengucap. Sebab mengucap tu memperlakukan hukum hakam kepada dia. Sebab tu di sisi ahli sunnah wal jamaah, iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, amal bil jawarih, itu dikatakan mukmin yang sejati di sisi Allah SWT. Dan beramal dengan anggota badan, sembahyang, puasa, zakat, haji, dia panggil kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Maksudnya kalau orang Islam tu dia mengucap, dia beramal, dia membenarkan dengan hati, dengan hukum hakam Allah, cuma dia tak sembahyang. Tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, minum arak, main judi. Yang macam ni, dia akhirat besok nak kira macam mana? Dia kena masuk neraka dulu. Sebab apa masuk neraka? Nak membersihkan dosa-dosa besar dia. Dosa tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji, dosa minum arak, dosa zina. Dah habis semua dosa tu, akhir sekali dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Sebab apa? Sebab dia masih tidak syirik kepada Allah, dia masih ada tauhid walaupun sebesar zarah. Dikeluar daripada neraka dan dia dimandikan dalam sungai Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Nak masuk syurga pun kena bersih elok-elok lah. Kita nak masuk masjid surau pun mandi elok-elok, kan? Baru boleh masuk surau masjid. Nak masuk syurga, mandi bagi elok semua, buang dia punya bekas-bekas diseksa yang telah diseksa oleh Allah, barulah boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza di antara iman dan Islam. Berbeza dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, dia kata apabila seseorang itu dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia membenarkan dengan hati, tapi dia tak beramal dengan anggota, tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji. Kata Mu'tazilah, orang ni bukan mukmin, bukan kafir. Habis nak duduk tang mana?
Mukmin pun tidak, kafir pun tidak. Kan? Dia orang lah kena sebut kafir. Dia lembut sikit. Ni kafir. Marah. Marah. Marah noh. Marah noh. Tu. Tapi kena sebut dah sedap sikit. Berseduk. Kan? Jadi orang Mu'tazilah kata bukan mukmin, bukan kafir. Apabila bukan mukmin, bukan kafir, ni nak letak mana? Nak letak mana? Sebab tu pendapat Mu'tazilah, kata ulama tauhid tak pakai, ditolak. Mana boleh bukan mukmin, bukan kafir, nak jadi apa? Kalau di akhirat besok ada satu golongan dia panggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni dia duduk tengah-tengah. Maksudnya amalan baik dengan amalan jahat sama banyak. 50-50. Berat. Tak tahu nak pergi mana. Nak pergi syurga pun tak boleh. Nak pergi neraka pun tak boleh sebab sama banyak. Dia panggil Ashabul A'raf. Ada golongan yang macam tu. Sebab apabila ada macam tu, kita memerlukan kepada syafaat. Syafaat yang paling besar adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oi, Nabi syafaat ni tuan-tuan puan sekalian. Orang yang wajib masuk neraka, bukan kata sunat. Wajib masuk neraka. Nabi syafaat tak boleh masuk neraka. Syafaat masuk syurga balik. Tuhan wajib masuk neraka. Dah masuk neraka dah, diseksa, Nabi syafaat ambil keluar masuk syurga. Dah masuk neraka, seksa amat dahsyat, amat berat, Nabi syafaat diringankan seksa. 70 ribu manusia masuk syurga tanpa hisap. Hak 70 ribu masuk syurga tanpa hisap ni amalan dia bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersih, yang bersih daripada syirik, bersih daripada khurafat, bersih daripada bid'ah. Kan? Orang yang banyak amal soleh, hak ni yang Allah Ta'ala panggil. Irji'i mailah ila rabbiki, kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, hal keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Tu jiwa yang bersih. Kita nak bersih jiwa kita dengan memperbanyakkan membaca Quran. Memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Sebab itulah disebutlah kitab Minhajul Abidin. Kita sebagai orang Islam, kita belajar ilmu ni, kita buat ibadat, jangan kita lalaikan ilmu. Kita belajar ilmu, jangan lalaikan ibadat. Maksudnya kena seimbang. Dalam masa kita belajar, kita buat ibadat. Dalam masa kita buat ibadat, kita belajar. Ada setengah orang dia belajar tapi ibadat tak buat. Mengaji tiap malam merata surau masjid. Tanya apa semua boleh, tapi tak beramal, tak buat ibadat. Ada yang orang buat ibadat, rajin buat ibadat, sembahyang sunat lah apa semua, tapi tak mengaji. Ada juga macam tu. Tak boleh. Kita kena seimbang antara ilmu dengan ibadat. Di samping kita belajar ilmu, kita ibadat. Di samping kita ibadat, kita belajar ilmu. Seperti mana berlaku kepada yang dicerita dalam satu kitab, dua adik-beradik, adik dengan abang. Yang abang ni duk buat ibadat di atas rumah tingkat berapa. Buat ibadat siang malam, buat ibadat belas-belas tahun, buat ibadat. Kurang makan, kurang minum, kurangkan tidur. Lepas tu Allah Ta'ala nak uji dia. Yang adik dia duduk di bawah kaki 5 rumah kat luar, duduk minum arak. Minum arak lah, macam-macam, buat maksiat. Allah Ta'ala uji abang dia dengan hantarkan seorang iblis. Iblis ni menyambar sebagai abid, buat ibadat sebelah dia juga. Cerita dak lagi. Dah kalau cerita dia tak payah cerita. Cerita ni sabar.
Jadi iblis ni dia apa nama iblis dia menyamak sebagai orang abid yang buat ibadat di sebelah abang dia juga. Tapi iblis ni buat ibadat, tak makan, tak minum, tak tidur. Oh, syaitan. Nah, tak makan, tak minum. Ibadat 3-4 hari straight. Abang dia kata, aku ni buat ibadat lama dah tapi tak kuasa nak meninggalkan makan, minum dan tidur. Dia tanya iblis tu, apa petua ni? Apa petua yang menyebabkan kamu ni maqam tinggi? Tak makan, tak tidur dan tak minum ni. Dia orang beritahu, aku pun nak jadi macam hang juga. Maqam tinggi. Tak tidur, tak makan, tak minum. Dia kata, hang tak boleh buat. Tak apa, nambatlah apa dia. Kuat aku boleh buat. Dia kata bunuh orang. Oi, bunuh tak boleh. Yang susah. Lepas tu ada yang pada tu ada tak? Zina pun tak boleh, dosa besar juga. Akhir sekali dia kata, iblis tu kata minum arak. Dia kata minum arak tu boleh tahan gagah. Kan? Dia tak tahu arak tu al-khamru ummul khaba'is. Arak itu ibu kejahatan. Apabila dia minum arak, dia mabuk. Nah. Silap tuan. Silap fakta. Hak tu cerita lain. Jadi dia kata petua dia kamu kena buat maksiat. Tu nah. Petua iblis tu kata kat abang dia, petua dia kamu kena buat maksiat dulu. Buat maksiat barulah sampai maqam aku macam aku ni. Maka abang dia pun dia pun nak pergi jumpa adik dia. Adik dia yang duduk kat bawah tu, yang bergeroman dengan maksiat, minum arak. Maka abang ni turun nak pergi jumpa adik. Niat nak buat maksiat, nak derhaka pada Allah. Yang adik di bawah tu, dia kata aku ni bukan manusia dah, teruk dah maksiat. Adakah Allah Ta'ala ampun dosa aku banyak ni? Yang adik tu berubah nak jadi baik. Adik ni lari naik atas nak jumpa abang, nak berubah jadi baik. Ya abang berubah nak jadi jahat, nak pergi jumpa adik dia. Abang turun, adik naik, bertemu dia nak tangga, belaga macam mana tak tahu. Mati dia dua. Apabila dua-dua mati, ya abang masuk neraka, adik masuk apa? Masuk syurga. Sebab niat. Sebab tu niat ni satu kuasa yang besar. Kalau kita nak kalau kita niat nak buat sesuatu, mapilah siapa pun. Orang telefon kita malam ni, ada kerja tak? Aku nak ajak pergi makan ni. Tak boleh, aku nak main mengaji. Lawan tu. Sebab kita niat macam tu dah. Itu sebab niat. Sebab itulah kita makan, minum hukumnya apa dah? Harus. Apabila harus, boleh tak dia tukar jadi pahala, jadi sunat balik? Boleh tak? Kita makan niat nak bangun di tengah malam sembahyang tahajud. Kita niat kita makan tu nak mengkuatkan untuk buat ibadat. Maka harus tu dia jadi sunat, dia jadi dapat pahala balik sebab dengan niat saja. Sebab tu semua perbuatan kita yang kita buat mesti dengan niat. Kita niat duduk di rumah, aku nak mati syahid, aku nak mati syahid, aku nak mati syahid. Tiba-tiba dia mati di atas katil. Akhirat besok Allah Ta'ala bangkitkan dia bersama orang-orang yang mati syahid di medan peperangan. Sebab niat saja. Sebab niat, innamal a'malu bin niat. Segala amalan kita dengan niat. Kita nak keluar zakat dengan niat tak? Niat tak keluar zakat? Kena niat lah. Kalau tak niat keluar zakat, dia jadi sedekah biasa. Ni niat
zakat yang wajib ke atas aku, zakat harta ke zakat. Kena niat juga. No? Kita bagi kepada seorang. Kita suruh dia bagi zakat dekat pejabat zakat. Tapi kita tak niat. Dia pergi niat. Tuan punya harta tak niat. Wakil pergi niat. Sah tak? Sah tak sah? Sah tak? Jawab pergi lah. Tak sah lah. Sebab kita tak niat. Harta kita tak niat. Yang dia nak, wakil nak pergi niat buat apa? Bukan hak dia, hak kita. Sebab tu kita kena niat. Kita hantar wakil, suruh bagi kita ada kerja lain ke apa, suruh anak kita lah mudah, ni hampir bagi kat jawab zakat, ni duit zakat nah. Kita tak niat, dia niat, tak kira, no, kosong lah. Sebab tu kena niat. Tapi kalau lain pada menikah, semua boleh wakil. Kita nak sebelah korban, wakil. Nak zakat, boleh wakil. Tapi kalau nak angkat nikah, tak boleh wakil. Tak, wali. No? Wali dia kena mai wakil dengan, dia kena mai wakil sendiri. Kalau dia tak mangkat nikah, dia mai wakil dekat tu imam sendiri. Wakil kata imam untuk menikahkan anak aku. Jangan dia wakil di atas wakil. Mana? Dia wali, dia wakil kepada kamu lah. Nama apa dah? Wakil. Dia pula wakil kat saya. Sah tak? Oh, tak sah lah. Mana sah? Wakil di atas wakil bak nikah tak sah. Kena wali tu mai jumpa tu imam, aku nak wakil nikah nah, tak apa. Jangan wakil di atas wakil. Tapi kalau lain pada bak nikah tak apalah. Nak kan? Nak sebelah lembu ke apa ke, wakil tak apa. Bab nikah tak boleh. Ada berlaku lah dulu ni, no? Kemudian dipasahkan semula. Lepas dipasah, dikahwinkan semula. Sebab tak sah. Benda besar nak buat main-main, no? Tak boleh. Ada berlaku di belah kampung saya lah. Dia tak boleh mai. Tapi dia wakil kat anak. Ni pak saya tak boleh mai no. Dia demam. Dia wakil kat anak, mai wakil kat saya. Hoi, mana boleh? Hang panggil pak hang mai juga. Tak boleh. Demam tu mana demam. Mai boleh pun. Tak ada masalah. Itu salah wakil. Dan hidup subur dan istiqamah. Istiqamah ni maksudnya kita buat sesuatu benda berterusan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Wasatiyah pertengahan. Kita kadang-kadang kita ni dia ada main satu semangat. Kalau dia main semangat tu, dia baca Quran sekali baca 3 juzuk. Lepas tu dia tinggal setahun. Semangat macam tu jangan nak buat. Seboleh-bolehnya kita baca setiap hari, contoh satu muka, esok satu muka, lusa satu muka, tulat satu muka, tungin lah. Tungin satu muka. Lepas tu boleh pula? Tak tahu. Tak tahu dah kat tu dah. Tapi tiap-tiap hari dia buat, walaupun sikit tapi berterusan. Hak tu yang kita nak. Sebab tu ulama tasawuf kata al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Dan kata ulama tasawuf, istiqamah itu adalah karamah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita istiqamah dalam berzikir.
tiap-tiap hari kita berzikir 1000 kali, tiap-tiap hari kita selawat 1000 kali, tiap-tiap hari kita buat, itu adalah karamah, kata ulama tasawuf. Jangan hari ni 1000, tinggal setahun, tahun depan baru buat pula. Itu tak boleh. Hak tu panggil tu tak mau. Dia panggil semangat apa? Panggil tak yang. Nah, semangat, lepas tu ditinggal tu kita buat sederhana. Sebab tu kita berdoa pada Allah. Allah masabbitsna ala nahdi istiqamah. Kita minta kepada Allah istiqamah dalam amalan kita. Kena istiqamah juga. Tak istiqamah habis. Dan sentiasa mengharap keredaan Allah. Jadi kita belajar ilmu akidah ni, tujuan dia kita nak mendapat keredaan Allah. Duduk tengah belajar ni, belajar, tak tahu meninggal dalam belajar. Duduk dengar kuliah meninggal, mati syahid. Pahala besar. Sebab tu kita nak mengajak kitab kat orang ramai, dia kena baca kitab adabul muta'alim, adab belajar, baru seronok. Kelebihan belajar ni sekarang dia baru seronok kena baca kitab tu dulu. Dan mengharap keampunan Allah, minta ampun. Nabi setiap hari dia istighfar kepada Allah 70 kali. Riwayat kata 100 kali. Kita istighfar berapa kali? Lepas sembahyang 3 kali. Tak? Ada tak lebih 3 kali? Rasanya tak ada pun. Setakat 3 kan? 2, 3. Nabi istighfar 70 kali, 100 kali. Padahal Nabi tak ada dosa. Dia maksum. Diampun awal dan akhir. Sebab apa Nabi istighfar? Padahal Nabi tak ada dosa. Kita istighfar, kita ada dosa, betul tak? Nabi istighfar, Nabi tak ada dosa. Yang pertama, Nabi nak ajak umat suruh istighfar. Yang kedua, Nabi istighfar, Nabi mengelakkan daripada dosa. Nabi mengelakkan daripada dosa. Kita istighfar sebab ada dosa. Dosa langsung, dosa tak langsung. Kalau dosa-dosa kecil ni, dia terhapus dengan sebab kita ambil sembahyang, dengan sebab kita solat sunat, dengan sebab kita baca Quran. Dosa-dosa kecil terhapus, hilang habis. Tapi kalau dosa besar, kita dengan Allah, hak tu kena minta ampun. Kita dengan manusia, pulangkan harta yang kita ambil, ataupun kita pergi minta maaf apa yang kita kata kepada dia. Kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, ikut mazhab Maliki, boleh cerita secara umum. Tahun lepas 2021, aku banyak kata kat hang, ampun tak ampun, maaf tak? Maaf. Selesai. Dalam mazhab Syafi'i, dosa kita dengan manusia tak boleh cerita macam tu. 2021 tahun lepas, pukul berapa, jam berapa, hari apa, tempat mana, kena cerita pula. Jenuh macam tu. Lepas tu kena detail pula apa yang kita kata tu. Ingat tak ingat? Tak ingat dah. Ambil hak Maliki, hak mudah nak menyelamatkan kita. Kalau ambil hak berat, satgi dia keluar parang. Rupanya duk fitnah aku ni. Aku duk cari lama dah. Rupanya fitnah. Siap pula. Ada benda ikhtilaful ummati rahmatun. Khilaf umat, perselisihan pendapat, rahmat. Ikut hak mana yang mudah. Tapi ada cara-cara dia lah. Kalau kita nak ikut Syafi'i, ikut semua daripada A sampai Z. Nak ikut Hanafi, ikut semua A sampai Z. Jangan ambil Hanafi setengah, Syafi'i setengah, dia panggil talfiq hukum, tak sah ibadat. Contoh dia, kita ambil wuduk, ikut Syafi'i setengah, Hanafi setengah. Sembahyang sah tak? Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab mazhab empat ni, mereka tidak mengiktirafkan dalil yang dikeluarkan oleh mazhab lain. Itu ada syarat-syarat dia, kita nak ikut mazhab. Jadi kita kena minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim.
Setiap hari 70 kali ataupun 100 kali. Dan rahmatnya, rahmat Allah, inna lillahi mi'atu rahmah, bagi Allah 100 rahmat. Bagi Allah 100 rahmat yang Allah Ta'ala turun kepada manusia, kepada jin, satu rahmat saja. Satu rahmat tu manusia ambil sikit, jin ambil sikit, binatang ni semua ambil sikit. Yang 99 rahmat Allah Ta'ala simpan di akhirat besok untuk nak tolong hamba-hambanya yang terdesak, yang amalan kurang, yang tak boleh nak masuk syurga, maka Allah Ta'ala tolong menyebabkan dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oi, syurga Allah ni luas. Nah, ala wa innal jannata huffat bil makarih. Syurga ni dia dikelilingi oleh benda-benda yang kesukaran, yang payah. Nah, syurga dia dikelilingi oleh benda-benda yang payah. Payah, bukan mudah nak masuk syurga. Nak masuk syurga dia kena beramal ibadat. Kalau kita hidup 80 tahun kena semayang, tak boleh cuti-cuti. Orang pun tak apa boleh cuti. Orang lelaki tak boleh cuti. Hang pening ke sakit kena semayang, kan? Kena puasa, kena keluar zakat, kena pergi haji dan sebagainya. Benda yang kita buat ni benda yang sukar, benda yang payah. Kita kena sabar. Sabar dalam kefarduan, dalam ketaatan kita pada Allah, dapat 300. Cerita tak tahu ni? Kau cerita dah? Dok ni? Semua dok lagi ni. Kan? Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 5 waktu kena semayang. Satgi semayang insya pula, esok subuh pula. Kita manusia biasa, dia puasa jemur tak? Kadang-kadang dia merasa juga sebagai manusia ni pun kena sabar. Sabar dalam ketaatan pada Allah dapat 300 pahala. Sabar dalam tak buat maksiat. Tak buat maksiat, tak mencuri, tak berzina, sabar tak buat, dapat 600 pahala. Situ mi'ah darajah 600. Sabar dalam musibah paling banyak dapat 900. Allazina iza asabatuhum musibah, orang-orang yang ditimpa musibah, qalu, mereka kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan pada satu hari nanti. Sabar dalam musibah 900 besar. Apabila kita dengar orang yang meninggal, sebut dah. Cerita dah. Tak lagi? Tak lagi. Saya takut berulang. Apa ustaz ni cerita benda sambung aja. Apabila kita dengar orang meninggal dunia, orang mati, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah lah. Tadi baru saya mengaku tak ada dah. Hang pun tak lama tu. Tapi apabila kita dengar tiba-tiba bini dia lari. Sebab apa lari tu? Kan? Kalau tanyalah apa semua, patutnya katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bini dia lari, anak dia meninggal, anak dia demam, anak dia periksa tak lului, dan tengok kemalangan di jalan raya. Semua tu musibah. Musibah ke tak musibah? Musibah semua tu. Tengok semua benda ni, kita kata apa? Kalimah istirja. Kalimah kita mengembalikan apa yang berlaku itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pesha orang Melayu ni dia khusus. Hak umum tu dia khusus. Dia khusus kepada orang yang mati ya. Hak tak mati dia tak kata pun. Mana boleh. Lepas ni tengok suami balik lewat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik lewat. So cakap, aku tak mati lagi. Tak, sebab balik lewat. Takut jadi apa-apa. Peringat. Rupanya kalimah tu menginsahkan kita. Aku ni tak mati lagi ni. Nak peringat, kukuk mati. Kan? Kata kalimah tu. Itu maksudnya
rahmat. Selaku seorang mukmin, sepanjang masa kecenderungan mestilah untuk menunjang keimanan dengan mentauhidkan Allah. Sebab tu kita ni kena belajar 3 ilmu. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga tasawuf. Sebab tu ulama kata asy-syari'atu bila haqiqah atilatun. Belajar syariat ni belajar fiqh lah. Bila hakikat tanpa tasawuf, fiqh belajar banyak tapi tasawuf tak ada. Sah, batal, rukun semua lengkap, tapi hati tu penuh dengan dendam, dengan macam-macam dengki dan sebagainya. Tilatun, hampa, kosong. Tak boleh juga. Kena belajar dua-dua. Lepas tu al-haqiqatu bila syariah, belajar tasawuf. Ngaji tasawuf banyak tapi syariah tak ada, fiqh tak belajar, batilatun, terbatal, tak sah amalan. Tak sah amalan. Jadi tiga ilmu ni kena belajar, jangan tak belajar. Dulu tak apalah, kita tak ada nak belajar sebab duk jaga anak banyak, main seorang. Umpan kata, cukuplah abang kot, baru 5. Tentu main pula 6, cukuplah. Tentu 9, 10. Orang dulu anak ramai-ramai. Anak ramai, nanti kita masa tua dia pun jaga kita, betul tak? Tapi takut duk berebut pula, takut duk lawan tolak. Ramai pun duk lawan tolak. Hang lah jaga, habis tak jadi ke. Tapi akhir-akhir ni orang nak anak sikit pula, nak 3 orang, 4 orang. Itu rezeki lah kan, rezeki. Jadi tiga ilmu kita kena belajar. Sebab ilmu ni dia untuk mensahkan amalan. Kalau kita tak belajar hari ni, bila kita nak belajar? Umur kita sehari semalam. Kalau kita tahu kita nak mati, tak apa. Aku nak mati tahun 2030. Contoh, elok pencin mati. Tak apa. Hari ni dia buat lebih kurang, esok dia qada balik semua. Masalah sekarang, kita tak tahu kita nak mati. Mana tahu sakit balik-balik, tak ada. Tadi duk mengaji elok, tak ada pula. Macam dia. Kita tak tahu bila tarikh kita, masa kita, kubur kita, tak tahu tang mana. Semua ni terletak kepada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekadar percaya kewujudan Allah dan keesaannya belum lagi mencukupi, tak cukup untuk menjadikan seorang itu seorang yang mukmin yang kamil. Mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna lah, yang belajar sungguh. Kita belajar akidah ni, kita belajar sifat yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Mustahil bagi Allah 20. Harus bagi Allah ada 1. Belajar sifat wajib. Beli kitab-kitab akidah, kita baca, kita tatap, tengok dia, dapat pahala kan, belajar. Kita nak baca habis mukadimah ni. Panjang lagi dah, belakang ni lagi. Saya ingat habis sini dah. Baca lagi. Ini adalah kerana kepercayaan kewujudan Allah dan keesaannya sahaja tidak mencukupi peningkatan keimanan. Kerana kepercayaan tersebut telah pun wujud tertanam di dalam sanubari setiap orang yang beriman sejak lahir agama Islam lagi. Pada hakikatnya kepercayaan terhadap Allah adalah fitrah semula jadi manusia. Kerana agama Islam itu sendiri agama fitrah. Semenjak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua para Nabi-Nabi dan Rasul ajak manusia untuk mentauhidkan Allah.
wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sebab itulah jumlah nabi tanpa rasul, nabi saja tanpa rasul ada 124,000. Oh ya, banyaklah nabi tanpa rasul, 124,000. Nabi ni untuk dia, bukan untuk sebarkan kepada orang lain. Kalau rasul saja, kalau nabi dan rasul dia ada 313 disebut dalam hadis. Dari riwayat kata 314 ataupun 315. Nah, itu nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul yang disebut dalam Quran berapa? 25 nabi, yang nabi dan rasul yang disebut dalam Quran. Hak tu kita kena beriman, kita kena hafal, kita kena ingat, walaupun tidak secara tertib. Kalau sebut nabi soleh, nabi ke rasul, nabi rasul kita tahu sebut. Ada nabi yang Allah Ta'ala anugerah kepada dia ilmu laduni. Nabi apa? Ya Allah Ta'ala anugerah kepada dia ilmu laduni. Nabi Nabi Khizir. Kan? Ada Allah Ta'ala anugerah kepada dia ilmu syariat. Kan? Ilmu batin kurang. Nabi apa? Nabi Musa. Sebab Nabi Khizir hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa dia berkhutbah, berpidato di hadapan Bani Israel. Man antum a'lamu bih minni ilma. Siapakah di kalangan kamu yang terlebih alim daripada aku? Ni seolahnya dia banggalah. Lebih kurang macam itulah. Hakikatnya tidak. Kan? Lalu kata Allah, di sana ada seorang hamba Allah yang lebih alim daripada kamu. Siapa dia? Kan? Nabi Musa tanya Allah, tolong bagi tahu siapa dia. Kata Allah, itulah Nabi Khizir alaihi wassalatu wassalam. Dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahawa Nabi Musa cari Nabi Khizir nak belajar ilmu tasawuf, ilmu batin, memakan masa 70 tahun ataupun 80 tahun. Pi cari tok guru nak mengaji. Kan? Kita tok guru mah kita. Tok guru mah orang dulu cari tok guru. Pi cari tok guru mengaji, tak apalah mengaji juga. Tok guru cari anak murid ke, anak murid cari tok guru pun mengaji juga. Yang masalah yang tak mahu mengaji, kan? Yang tak mengaji itu masalah. Jumpa Nabi Khizir. Riwayat kata Nabi Musa keluar nak cari Nabi Khizir, dia cari kawan. Sebab tu kalau kita nak musafir mana-mana pun cari kawan. Kan? Kita naik basikal sebelah pagi ke petang. Pi padang maksiat, pi kuah. Cari kawan. Ajak kawan naik gerak asing-asing lah. Kan? Teman. Sebab apa? Sebab kalau jadi apa-apa, kawan ada. Kan? Ni pi seorang-seorang, Haji Ligan nyoh pi. Siapa pun tak tahu mati. Kan? Kena ada kawan. Maka riwayat kata Nabi Musa dia ajak Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni dia ajak teman dia untuk cari Nabi Khizir alaihi wassalatu wassalam. Cari. Jadi cerita dia ni panjang lah. Cari sampai di sebelah sana. Ni cerita yang ringkas-ringkas lah. Kan? Sampai satu tempat Nabi Musa ni dia bawa ikan kering. Ikan yang telah dipotong-potong, yang dibelah dua, dia buat dalam ranjang dia, dalam bakul dia lah. Bawa pi dengan sahabat yang bernama Yusha' bin Nun. Sampai satu tempat Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun terlena tempat tu. Kan? Apabila terlena, ayat laut tu naik. Ayat laut naik. Ayat laut kena ikan masin yang dibawa oleh Nabi Musa. Kena tu ikan tu hidup. Depa dia kata ikan sebelah, wallahualam.
Tu tak tahu. Ikan sebelah kat market ni. Memang ikan tu sebelah pun. Tapi ikan tu sedap. Dulu orang lempak ni buat baja lah. Lo ikan tu mahal lah. Buat apa? Buat masak asam lah. Goreng kan. Itu ikan sebelah. Awal lagi no. Berminat jadi jalan-jalan sampai dekat tepi pantai tu, Nabi Musa tengok apa? Tengok satu perahu yang elok. Lalu dia cerita ni dia banyak. Dia apabila Nabi Musa jumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa kata apa? Aku nak belajar dengan kamu tentang ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Nabi Khidir kata tak boleh. Kamu tak boleh belajar. Nak belajar dengan aku kena sabar banyak. Kalau tak sabar tak boleh. Sebab tu kalau ustaz baca kuliah lama-lama pun kena sabar. Kan? Kena sabar. Sabar tak? Sabar tak apa awal lagi. Sebenarnya itu sudah. Kena sabar. Kan? Minggu depan mai tengok tak ada. Dia desak Nabi kepada Nabi Khidir nak belajar juga. Nabi Khidir kata tak boleh, tak sampai. Nak belajar boleh dengan syarat. Nabi Khidir kata dekat Nabi Musa dengan syarat hang boleh belajar dengan aku, dengan syarat hang jangan tegur apa yang aku buat. Jangan tegur apa yang aku buat. Sebab tu adab belajar ni, tapi tak apalah orang, saya pun tak kisah. Adab belajar ni duduk tengah-tengah belajar kuliah tak boleh tanya soalan, tapi boleh tak, saya tak apa, boleh tak ada masalah. Sagi kata baik payah dengan syarat. Dia syarat adab mengajar dan belajar duduk tengah berkuliah tak boleh tanya soalan. Adab dia lah. Nak tanya selepas habis tanya. Tapi saya tak apa. tak ada masalah. Bukan tak boleh. Kalau adab dia. Lepas tu adab dia belajar nak mengaji. Anak murid dengan guru kena main dekat ni. Dekat dengan meja ni. Seperti mana kita perah susu lembu, susu kambing. Dekat. Hak tu tak belajar. Tapi saya tak apa, duduk jauh tak apa. Kan? Tu tak belajar. Speaker. Kan? Tak apa, kita ringkas cerita. Nabi Khidir dengan Nabi Musa berjalan-jalan sampai tepi laut. Jumpa perahu yang elok. Nabi Khidir dia ambil kapok, dia pi pecah kan, dia pi buat lubang sana lubang sini. Nabi Musa kata perahu ni bukan ada masalah apa pun, tak ada dosa apa yang pi buat bagi lubang sana, buat bagi bocor sampai bocor sini. Sebab apa? Lepas tu Nabi Khidir kata aku dah larang dah tadi ni, jangan dia tegur aku, jangan dia tegur. Nabi Musa kata minta maaf, tak apa, bagi peluang 3 kali peluang, tiga tempat dia tegur juga. Akhir sekali firaqu bain wa bainik wa sa'una biuka, aku akan terangkan. Tak apalah. Nabi Khidir kata aku maafkan. Sampai sebelah sana pula Nabi Khidir tengok kanak-kanak umur 5-6 tahun duk main elok. Nabi Khidir tangkap seorang pi bunuh. Kata riwayat pi pancung pada, kata riwayat pi bunuh. Dia kata Nabi Musa kata kat Nabi Khidir, hak ni lagi dahsyat, bunuh orang ni, bunuh budak ni, tak ada dosa bunuh, buat apa? Dia marah. Ni menjadi syariat ni. Nabi Khidir kata aku kata dah, jangan duk tegur aku, biar bagi aku buat dulu, mengajar bagi habis baru tanya. Contohlah.
Dia tak main malam ni. Tak apalah, dia kata. Nabi Khidir kata, tak apa, aku maafkan. Dua dah. Jalan-jalan sampai satu kampung. Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, mereka lapar. Oh, lapar lah, makanan habis. Lapar sungguh. Lepas tu minta dekat ahli kampung tu, seorang pun tak nak bagi, kedekut. Minta makanan semua tak mau bagi. Tiba-tiba Nabi Khidir dia jumpa satu rumah kayu yang nak roboh dah. Tunggu masa nak roboh dah, Nabi Musa Nabi Khidir pergi kat rumah tu, dia perbaik bagi elok semua. Lalu Nabi Musa tegang, "Hai Khidir, ahli kampung ni kita minta makanan minuman, seorang pun tak bagi. Tak tahu yang kamu pergi buat baik sebuah rumah, buat bangun bagi elok ni, buat apa?" Dia kata, "Tak payah buat, tinggal situ." Macam tu. Lepas tu Nabi Khidir kata, "Firaqu baini wa baini sa'unabbi'uka bi ta'wilin ma uhdisalaka minhu zikr." Dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir kata, "Hari ni hang tak boleh belajar dengan aku sebab hang tak sabar. Aku dalam pembelajaran, pengajaran, hang suka duk tanya. Hang suka duk tegur aku." Hang suka duk tegur aku. Suka duk tegur aku pun semua. Tak boleh. Bagi selesai dulu baru tanya. Sebab apa hak pertama buat yang kedua? Maka Nabi Khidir pun terang, hak pertama tadi, kalau aku tak buat macam tu, tak bocorkan perahu tu, ada seorang raja yang zalim. Dia akan rampas perahu yang elok dan dia akan pergi bunuh orang Islam yang ada di sebelah sana. Oh, macam tu. Tahu tak apa. Yang kedua, sebab aku bunuh budak tu, sebab budak tu ibu bapa dia orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Anak ni apabila dia besar, dia akan ajak ibu bapa untuk syirik kepada Allah. Baik aku bunuh awal-awal. Tu kita ilmu laduni. Jangan duk tanya benda yang kita tak tahu. Bagi selesai dulu. Yang tiga, rumah tu nak roboh, aku baik bagi elok. Sebab di bawah rumah tu tertanamnya emas dan perak, kepunyaan anak yatim. Aku buat bagi elok supaya nak kelirukan musuh, supaya mereka tak tahu di bawah rumah tu ada emas dan perak. Oh, macam tu rupanya. Itu dikatakan ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu tak payah belajar. Allah Ta'ala anugerah kepada dia, ilham. Dia main. Sebab tu Nabi kata, man amila bima alima aurasahullah ilma ma la ya'lam. Barang siapa yang beramal apa yang dia tahu. Kita mengaji sikit tapi beramal banyak, aurasahullah, Allah Ta'ala akan anugerah kepada dia ilma ma la ya'lam, ilmu yang dia tak pernah belajar. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, Allah Ta'ala akan beri kepada kita ilmu laduni. Nak jadi nabi tak boleh, nak jadi rasul pun tak boleh, dah habis tempoh dah. Apabila Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas tu tak ada nabi dah. Sebab tu dia sebut dalam kitab akidah, barang siapa yang kata selepas Nabi Muhammad ada nabi dan rasul, kafir. Islam dia tak sah. Tak boleh. Itu akidah lah. Tapi nak jadi nabi tak boleh, nak jadi rasul pun tak boleh. Tetapi kita nak jadi wali-wali Allah boleh. Nak jadi orang solehin boleh, dengan kita memperbanyakkan amalan taat kita pada Allah. Banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak selawat. Allah Ta'ala anugerah campurkan nur dalam jiwa kita. Apa nama nur Allah ni, dia nak masuk dalam jiwa yang bersih, yang banyak amalan. Innan nura, sesungguhnya nur Allah, iza dakhalal qalba, apabila dia masuk dalam hati kita, infasaha, dia jadi lapang, wansyaraha, dan lega. Nak dapat nur Allah tu yang susah. Kita kena mujahadah. Aku nak syurga hak tinggi, tinggi. Nanti aku mati nak syurga hak tinggi.
Sembahyang apa segan. No, puasa apa segan. Kan? Semua segan. Oh tak nak syurga tinggi-tinggi. Ha itu angan-angan. Tak boleh, no. Sampai tamu no. Awal lagi no. Lepas tu kita berhenti tak atas dasar tu. Wallahu alam. Tak habis juga no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yang yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin.